Pelajaran 7 Tasawur Islam KSSM tingkatan 4, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. 2.2.1 Konsep hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud hamba dan khalifah. Hamba, manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud manusia wajib mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Khalifah, manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud manusia wajib mentadbir dan memakmurkan bumi selari dengan kehendak syariat. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat. Hubungan hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Hakikat manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah satu penghinaan, sebaliknya kemuliaan. 2. Keistimewaan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala ialah anugerah dan amanah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. 3. Hubungan hamba dengan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dapat dijelmakan dengan konsep penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam akidah, syariat dan akhlak. Tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, memakmurkan bumi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. 2.2.2 Tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dan Rasul. Pertama, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa tanpa mensyirikkannya. 2. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingatinya dengan zikrullah. 3. Mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya. 4. Berselawat dan meneladani sunnah Rasulullah SAW. Manusia. Pertama, menjalinkan hubungan silaturahim sesama manusia. Kedua, memelihara hak sesama manusia seperti memelihara hak jiran. 3. Mengamalkan nilai murni dalam masyarakat dengan konsep amar makruf nahi mungkar. Keempat, sentiasa hormat menghormati sesama masyarakat. Alam. Pertama, mentadbir dan memakmurkan alam secara terancang. Kedua, menggunakan seluruh alam semula jadi dengan bijaksana dan efektif. 3. Memelihara alam daripada pencemaran dengan tidak membuang sampah merata-rata. 4. Menggiatkan usaha pemeliharaan alam bagi menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna. 2.2.3 Kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Agama. Yang pertamanya, syariat dan undang-undang Islam dapat dilaksanakan. Seterusnya, rakyat berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Nilai murni dan akhlak mulia dapat dihayati dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam pendidikan, yang pertama, melahirkan masyarakat madani yang bertakwa. Madani bermaksud
masyarakat dan generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Kedua, masyarakat mendapat pendidikan rohani, fizikal, mental dan emosi yang seimbang. Ketiga, melahirkan tenaga pakar untuk memakmurkan alam ini. Aspek politik. Yang pertamanya, melahirkan pemimpin yang berintegriti. Kedua, kestabilan politik terjamin dan melancarkan urusan pentadbiran negara. Tiga, negara menjadi aman dan sejahtera. Ekonomi. Pertama, ekonomi maju dan pesat. Pembangunan negara dapat dijalankan dengan lancar dan merapatkan jurang ekonomi dalam kalangan masyarakat. Sosial. Perpaduan dapat dikekalkan. Kedua, masyarakat hidup dengan toleransi dan saling menghormati. Ketiga, wujud keharmonian dalam masyarakat. Pengabaian tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dari aspek punca dan juga kesan. Syariat Islam tidak dilaksanakan menyebabkan berlaku keruntuhan akhlak dan jenayah yang berleluasa. Mengabaikan pendidikan menyebabkan masyarakat akan kekurangan ilmu dan jahil. Kelemahan urusan pentadbiran dan salah guna kuasa membawa kepada hilang kepercayaan kepada pemimpin dan negara akan mundur. Masyarakat bersikap malas dan memilih pekerjaan, mengakibatkan ekonomi tidak membangun. Hilang sikap hormat menghormati antara masyarakat menyebabkan berlaku diskriminasi dalam masyarakat. 2.2.4 Tindakan sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kempen Kitar Semula dapat membentuk diri supaya sentiasa menjaga kebersihan. Juga memupuk masyarakat supaya mencintai dan menyayangi alam sekitar. Bengkel Kemahiran dan Inovasi dapat menjana pemikiran kreatif dan kritis. Menggunakan akal dalam mencipta sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Memupuk persefahaman antara murid. Dalam kursus kepimpinan sekolah, dapat melatih diri menjadi pemimpin yang baik, mengamalkan amar makruf nahi mungkar. Kem Jati Diri membentuk keyakinan diri dan kekuatan rohani, memberi kesedaran tentang manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Aktiviti simulasi. Analisis situasi berikut dan bincangkan tindakan anda sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Anda melihat kemalangan berlaku di hadapan mata sewaktu pulang dari sekolah. Anda sering melihat rakan baik anda dibuli oleh rakan-rakan lain. Selaku pengerusi Kelab Lestari Alam, cadangkan tindakan penjagaan alam sekitar di sekolah anda. Anda merupakan pembantu jurulatih kelab bola sepak di sekolah. Semasa sesi latihan, beberapa orang ahli pasukan meminta kebenaran anda untuk keluar menunaikan solat. Jangan lupa like, share dan juga subscribe.